Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, ahli masjid Sayyidina Utsman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 6 hari bulan 9 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama. Jilid yang pertama di permulaan bab salat. Kita masih lagi dalam bab azan dan iqamah. Para jemaah buka kitab nombor 58, muka surat 58. Sambungan bab azan bawah tu, syarat-syarat azan. Syarat azan ada berapa? Ada 5. Kemudian sunat-sunat dia, sunat azan tu banyak. Sunat azan ada 15. InsyaAllah kita ambil semua syarat dia dengan sunat dia. Cara azan kita dah bincang dalam siri yang lepas. Para jemaah boleh tengok balik dalam kuliah kita yang lepas. Kuliah kita nombor 15. Syarat-syaratnya, akhirnya tu kembali kepada azan. Syarat-syarat azan. Nak azan ni ada berapa syarat? Dia setiap pengajian kita ni dia ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada larangan, ada makruh. Jadi kita bincang tentang syarat dia pada kali ini. Syarat yang pertama hendaklah tertib kedua-duanya. Maknanya ikut tertib, tidak tarbib, tertib. Tu khabar jadi tertib. Maknanya kena mula dengan Allahu Akbar. Jangan duduk dia agak hayya 'alas salah, lepas Allahu Akbar. Tak jadi. Kena tertib. Kerana apa? Kerana ittiba', kerana mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Itu makna ittiba', letak baris dia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain adalah, dan kerana meninggalkan mewahamkan bermain-main. Jadi kalau kita biarkan siapa nak mula dulu boleh, takut orang main dengan azan. Hak ni hayya 'alas salah dulu, hak ni asyhadu alla ilaha illallah dulu. Jadi kita nak azan tertib, ada ilmu dia, ada disiplin dia. Setiap bilal kena belajar. Orang nak azan dia kena belajar. Tidaklah payah sangat. Yang payah ni kita buat payah yang sebenarnya. Kita dah belajar dulu kan, azan tu semua jenis solat fardu azan. Kita solat di masjid pun azan, nak solat rumah kita pun kita azan. Di tengah padang pasir pun azan juga. Pergi berkela dalam hutan azan. Lagi berkela lagi kuat kena azan. Sebab nak halau syaitan-syaitan yang ada di sekitar itu. Yang kedua, hendaklah berturut-turut, yakni muwalatun. Kena letaklah baris dia tu baru rasa sedap bunyi Arab tak? Muwalatun, makna berturut-turut. Tidak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab wasak dulu sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak berdiri. Tak. Mesti tertib berturut-turut. Kalimah kedua-duanya. Dua-duanya ai azan dan iqamah. Kerana meninggalkan mualah itu merusakkan seruannya dan tiada mudarat. Mudarat apa kita? Teruskan. Kecuali kita ada masyaqqah besar, terpaksa kena break, itu cerita lain. Yang ketiga, hendaklah Islam orang yang yang azan itu. Muazzin kena muslim. Kata orang baru nak masuk Islam mari, oleh kerana suara dia sedap, awak azan lagi ni. Jangan. Dan juga orang yang iqamat itu juga muslim. Muslimah tak masuk dalam bab azan. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Muslimah paling banyak pun dia boleh iqamat sama-sama dia, itu pun secara perlahan. Maka tiadalah sah orang yang kafir
kerana bukan ahli bagi ibadat. Dia bukan ahli solat, kenapa dia nak azan? Dan juga dia tiada mengakui sembahyang yang kepadanya diserukan. Dia nak panggil apa hayya 'alas solat, dia tak percaya kepada benda tu. Bila dia tak percaya, macam mana dia nak bekerja? Maka yang demikian adalah menjadikan suatu yang mempermain-mainkan sahaja. Kita tak benarkan orang bukan Islam jangan duk main-main dengan azan. Azan ni seruan yang disyariatkan dalam Islam, satu ibadah, satu syiar. Tak boleh orang main-main. Sebab itulah dia panggil kanak-kanak pun kita tak benar, kanak-kanak yang tak memayis. Kalau kanak-kanak dia nak pandai azan, boleh je kita suruh dia azan. Yang keempat, hendaklah orang yang bang dan iqamat itu mumayyiz. Mumayyiz ni kanak-kanak yang sudah cerdik, sudah pandai. Dia tak balik lagi tapi dia masih lagi kanak-kanak, dibenarkan. Kanak-kanak hak cerdik. Kita sekarang ni kan dipasti kadang-kadang dia buat pertandingan azan budak-budak. Sedap juga dengar. Mana hak pelajar budaknya sudah pandai, diizinkan dia azan, boleh. Maka tiadalah sah selain dari mereka yang mumayyiz kerana ketiadaan ahli bagi ibadat. Budak-budak peringo mari nak azan. Pergi belajar dulu. Balik dalam belajar. Nanti besar sikit kita bagi, insya-Allah tidak jadi masalah. Dia tak syarat balik azan ni. Syarat dia mumayyiz, mana budak yang dah cerdik, dah tahu kalimah azan, dah hafal dia punya cara. Yang kelima, masuk waktu bagi azan. Nak azan kena masuk waktu dulu. Kerana ini adalah azan tu dengan makna i'lam, tanda masuk waktu. Azan sendiri makna dia i'lam, mana i'lam tanda masuk waktu. Maka tiadalah sah sebelumnya dikecualikan azan subuh. Maka subuh semenjak dari tengah malam lagi dibenarkan, mengikut sebagaimana hadis sahihaini. Sahih maknanya hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih, iaitulah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mana dalam kitab ni ada hadis Nabi SAW bagi tahu, inna bilalan yu'azzinu bilailin. Bilal dia azan pada waktu malam. Fakulu washrabu, teruskan makan minum bagi orang nak puasa, hatta tasma'u azan ibn Ummi Maktum, sehingga kamu dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bawa dua muazzin. Bilal dia azan belum masuk waktu. Macam kita pergi Mekah sekarang ni kan. Azan di Mekah 1 jam belum masuk waktu. Jadi kita ingat, cuma kita nak tahu subuh tak subuh. Dia ada beza dia, as-salatu khairum minan naum, itu tak ada. Dia tak sebut hal tu. Kalau sebut hal tu kau orang bangun. Jadi kita pendengar, tak ada asal tarik pula kain selimut. Patut tak tarik dah. Cukuplah untuk bangun tahajud. Tapi maknanya boleh lagi sambung kalau orang tengah sahur boleh makan, kerana dia azan awal. Jadi azan awal tu dibenarkan bila pada subuh, solat subuh dibenarkan azan tengah malam. Dan hari Jumaat nak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ya azan. Bila mari zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia tengok orang dah mula leka. Zaman Sayyidina Uthman ni bukannya lama sangat lagi, baru masuk ke berapa belah tahun baru kan, tapi dah mula dah orang ramai masuk Islam, mula leka lambat pergi masjid. Jadi Uthman kata kita pergi azan yang pertama di pasar. Dia bukan azan di masjid, azan di pasar. Suk Madinah tu dekat ya. Kalau tuan-tuan pergi Madinah sekarang, pintu Babus Salam, nampak Babus Salam, pergi Mekah tu kan, pergi Madinah, sebelah dia tu sekarang ni dia buat kosong sana, dia buat pasar. Itu dia panggil Suqul Madinah, ataupun dia panggil Manakhah. Manakhah ni tempat orang panggil pelabuhan darat. Orang mari dengan unta berhenti situ. Jadi dia azan awal sebelum masuk waktu. Sekarang ni pun Arab Saudi sama juga, masih mengekalkan azan awal dia sebelum masuk waktu setengah jam. Kita sini taklah azan awal pun masuk waktu, azan yang kedua pun memang dalam waktu dah. Tamatlah kita 5 syarat. Tak boleh kita jangan buat jadi macam cerita nakal Tok Bila mengamuk tu. Dengar ada cerita Tok Bila mengamuk, bukan Tok Bila kita sini.
Dia mengamuk. Dia azan orang tak mari sembahyang. Azan orang tak ramai. Dia kata nak mana nak suruh orang mari ramai ni. Dia azan pukul 10 pagi. Pasal dengan speaker besar, ramai pakat mari. Dia kata guana Tok Bilal ni salah makan ubat ke guana ni pukul 11. Pakat mari marah dia. Guana Tok Bilal. Pening ke? Silap makan ubat ke? Dia kata peningnya. Waktu masuk waktu aku azan mu tak mari. Aku azan tak masuk waktu mari. Siapa pening? Tok Bilal pening ke kamu pening? Kena ke Tok Bilal sekali. Kali kena buat jari-jari kali tak. Nampak tahu si mari sangat. Waktu azan masuk waktu ni kita buat sekali biarnya mari tengok. Dia itu cerita nakal ya. Bahasa nak ceritanya orang panggil jenis sindiran. Masuk waktu tak mari, orang azan tak masuk waktu pakat mari. Dia kata apa awak ni? Siapa dia orang tak betul sebenarnya? Allahu akbar. Baik. Itu secara ringkasnya begitulah. Syarat-syarat azan ada 5. Sekarang kita berpindah kepada sunat-sunat azan. Apa dia ke sunat azan? Sunat azan ni maknanya kalau tak buat bukanlah tak sah, tapi mengurangkan pahala, menghilangkan fadilat. Jadi kita kena buatlah ada 15 perkara. Pada jemaah sekalian kita tanda baik-baik. Yang pertama, hendaklah mengulang. Dia panggil tarjih, maknanya iaitu hendaklah orang yang itu mengucap kalimah syahadah lebih dahulu dengan perlahan sebelum mengucapkan dengan nyaring. Bila kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, barulah kita nyaringkan dia. Maknanya itu dipanggil ulang balik. Kerana telah sabit dalam hadis Muslim daripada Abi Mahzurah. Abi Mahzurah ni salah seorang daripada orang yang diberi diarahkan oleh Nabi untuk azan. Mana Nabi kita dia ada azan tu dia kena ada tarjih dan dia ada taswib satu lagi. Itu yang pertama dia panggil tarjih. Mana kena ulang sebelum kita azan. Berhenti sekejap. Perlahan kita azan. Yang kedua, taswib. Dia ada 2, tarjih, taswib. Taswib ni apa? Taswib pada azan subuh. Azan subuh. Taswib maknanya janji kebaikan, janji pahala. Itu makna taswib. Iaitu selepas dari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Selepas daripada hayya 'alal falah. Jadi kita kena taswib situ. Apa makna taswib? Jadi kita kena kata as-salatu khairum minan naum. Itu dipanggil taswib, mana solat itu lebih baik daripada tidur. Mu jangan duduk tidur lah, mari sembahyang, mari solat ni. Itu dia panggil taswib. Kita kena baca itu. Mengikut warid tu telah datang riwayat. Itu mana warid. Mengikut warid pada khabar Abi Daud. Mana riwayat daripada Imam Abi Daud dan ulama-ulama hadis yang lain dengan isnad yang baik. Maknanya kena ada. Makna as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Ialah mengingatkan sembahyang itu lebih baik daripada rehat yang terbit daripada tidur itu. Maknanya sekarang ni masuk waktu solat weh. Kalau tak solat bangun. Kita nak solat sekarang ni pakat bangun. Tidur pun tak habis juga tidur ni. Esok tidur pula. Itu dia panggil taswib. Taswib. Yang ketiga, mentartilkan bacaan pada azan. Maknanya azan kita kena panjangkan sikit dia punya lagu tu. Ialah mengingatkan iaitu dengan mengumpulkan kedua-dua takbir itu dengan satu suara dan asing-asingkan kalimah yang baki lagi mengikut sebagaimana yang telah diperintahkan, seperti itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana takbir itu kembar, tapi dengan suara yang panjang. Beza dengan qomat kita tak panjang dah, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar nak cepat sebab orang nak bangun salat. Jadi hak lain-lain itu asingkan. Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti dulu. Sudah 2 kali baru kemudian tarjih pula, baru asyhadu anna Muhammad Rasul.
Itu dia panggil tartilkan bacaan. Bezalah di antara azan dengan iqamat. Sebab apa azan kita kena panjangkan? Sebab kita nak panggil orang mari. Qamat tak payah panggil dah orang duduk dalam masjid. Asalnya begitu. Tapi zaman kita ini qamat baru mari. Jadi tapi tak boleh panjang juga ke mana pun. Dia punya tertib sudah ada, sudah disusun. Yang keempat, hendaklah menghadap kiblat pada azan dan iqamat. Di muazzin kena menghadap ke arah kiblat, jangan duduk paling ke makmum. Kerana itulah semulia-mulia pihak, dan begitulah juga mengikut yang diperbuatkan oleh para ulama salafun dan khalafun. Maknanya salah tu ulama yang terawal dari kalangan sahabat, ulama tabi'in, imam-imam yang besar, semuanya menghadap kiblat belakang. Khalaf yang mutaakhir, yang kemudian dia panggil salah dengan khalaf. Kita ada lagi satu itu salah yang khalaf dari sudut masa. Satu lagi dia panggil salah dengan khalaf dari sudut metod ataupun cara pengajian. Kita kata ini cara salaf, ini cara khalaf. Dia ada dua pula cara. Nantilah kita belajar dalam bab mengenali firqah ataupun kumpulan dalam Islam itu. Yang kelima, hendaklah berdiri pada kedua-duanya. Mana kalau Bilal tu sihat, dia kena bangun berdiri. Mengikut hadis as-sahihaini, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Qum ya Bilal fanadi bis salah. Bilal, bangun. Maknanya bila suruh bangun tu maknanya itu di antara sunat kena bangun. Baik, kalau untuk Bilal sakit lutut tak boleh berdiri, boleh jadi dia duduk. Berduduk atau duduk atas kerusi ke, Allahu Akbar, tidak jadi masalah. Maknanya bagi orang yang sihat wal afiat, yang tidak uzur, maka sunat dia kena bangun azan, jangan duduk. Tapi kalau dia duduk sah, ini sunat. Tapi tak bolehlah kita malas-malas. Allah tu bila kata saya sakit pinggang weh, tak larat nak bangun, boleh duduk. Dia boleh solat sambil duduk. Artinya berdirilah Bilal, serulah kepada solat, dan juga kerana dan juga itu makna bukan hadis tu. Sebab yang kedua bagi kena berdiri, dan juga kerana sebaik-baik cara untuk memberitahu berdiri. Nampak resmi kayak berdiri ni. Kalau ceramah perdana pun orang berdiri, nampak semangat. Kecuali orang sakit kaki, orang sakit lutut, itu cerita lain. Nak bangun berdiri dia tak larat. Khutbah lagi kena berdiri. Tapi kalau khatib sakit kaki, boleh duduk. Sunat yang keenam, hendaklah ia bang itu di atas tempat yang tinggi. Kalau boleh kita azan di atas, seperti menara masjid dan sutuh ni atas roof, orang atas hatak, naik atas hatak. Kerana hadis as-sahihaini, hadis dalam Bukhari dan Muslim, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzinani, Bilal wa ibn Ummi Maktum, wa lam yakum bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Dia kata Rasulullah sallallahu ada dua orang muazzin, dua orang Bilal. Dua orang itu kabang dia. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni buta, tapi boleh jadi muazzin, tak salah. Tidak kata muazzin itu kena jelek, tak. Dia nak jaga waktu macam mana? Orang lain lah tolong tengok. Macam hadis subuh tadi kan, bila azan waktu malam. Jadi bila masuk waktu subuh, orang bagi tahu asbaht. Bagi tahu kepada dia pun azan. Dan tiada ada di antara keduanya melainkan bahawa turun Ibnu Ummi Maktum, turun Bilal, dan naik Ibnu Ummi Maktum. Tujuan dia li ziyadatil i'lam, karena nak menambahkan maklumat tu, supaya untuk menguatkan pemberitahuan. Baik, zaman kita ini Tok Bilal mana nak naik atas menara? Rok ke naik belakang? Kita sudah naikkan speaker, itu menara lah tu. Jadi menara speaker kita letak bawah dah, dia letak atas menara. Comanya walaupun speaker duduk atas menara, orang tak dengar juga. Macam mana kita nak buat?
Lama dah anak duk fikir, waktu anak pergi melawat ke negara China, tahun 2000 berapa dulu awal. China ni dia negara tidak Islam, dulunya komunis kuat. Spekar dia tak letak atas menara tu, di bandar besar, dia letak dalam, dia letak di tepi. Yang anda perhati tengok macam mana dia azan. Dekat nak solat zuhur, tengok orang berduyur mari masuk masjid, masuk masjid. Bila masuk waktu, bila dia keluar daripada bilik dia pergi azan dekat pintu. Kata dek sen ni dia ni. Atas menara tak boleh naik. Mana tak boleh kuat suara. Kita pun duk fikir, Masya Allah, speaker di masjid kita, siapa kena komplain? Tidak ada orang komplain kan? Report polis, speaker ni mengganggu orang mau tidur. Tamu-tamu hak bukan Islam lah. Hak Islam pun marah juga sehari dua ni. Mari zaman Covid ni banyak dia panggil pengajian PDPR apa nama ni. Bahasa jenis mengaji ku ala maya ni. Dah, kita duk azan kuat-kuat, dia duk mengajar dalam rumah, dia bising, ganggu. Jadi anda duk perhati tengok, oh kata Masya Allah, orang Cina ni tahu kali puak kita ni tak apa dengar telinga. Dia atas speaker besar mari sini. Puak dia tak payah speaker dah. Belum azan masuk masjid orang-orang tua nak solat tu. Ini masalah kita sekarang ni. Masalahnya tak dengar. Betul lah kadang-kadang kita rasa naik marah juga. Kita kata puak-puak kita ni para jemaah sekalian, jangan jadi lembu kenyang. Kenal lembu kenyang lah ke mana? Lembu kenyang ni kalau duduk atas, dia tidur atas jalan raya, kita pecah bangun tak bangun. Tak bangun, duduk ngak-ngak situ. Ya. Orang jenis lembu kenyang ni, buat mari, kalau awik tuak speaker di telinga dia, tak bangun lagi. Duduk ngak-ngak, duduk makan tepi masjid. Allahu Akbar, kita kata jangan jadi lembu kenyang weh. Malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi tujuannya speaker naik atas tinggi, mana sebab apa? Zaman dulu tak ada speaker. Memang dia naik atas menara. Bahkan kalau masjid besar, 4 menara tu 4 orang naik atas tu. Kau ni ada, kau ni ada, ke ni ada. Mana dia pandai. Maknanya dia semua tu nak suruh orang dengar belaka. Kita kata alhamdulillah zaman kita ni tak payah naik, sudah ada speaker di atas menara menggantikan kita panjat naik ke atas. Baik, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh. Hendaklah orang yang bang itu nyaring suaranya, kena suara kuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid ni yang mimpi azan tu. Nabi kata alqihi, qaf tu bukan pa tu, tambah titik. Alqihi ala Bilal fa indahu anda sautan mink. Aku lebih gemar jadi Nabi kata bagi tahu kepada Bilal lah, ajar lafaz azan tu kepada Bilal kerana ia lebih nyaring suaranya daripada kamu. Suara Bilal lebih kuat. Nabi suruh azan, suruh Bilal azan. Suara dia kuat. Riwayat Abu Daud. Jadi zaman sekitar ini dengan adanya speaker, rasa-rasanya kalau suara muazzin kita tak apa kuat pun dikuatkan dengan speaker, dengan alat ni, alhamdulillah jadilah tu. Yang ke-8, ni sedikit kena pilih. Hendaklah ia elok suaranya. Kita nak pilih muazzin tu suara tu bagus lah. Jangan siapa orang dengar apa sedih, siapa tak pergi masjid ni. Untuk apa suara yang baik Bilal? Supaya melembutkan hati orang yang mendengar. Bila orang dengar suara bagus, dia pun semangat nak pergi. Dan menarik kepada memperkenankan menjawab azan itu untuk mari ke masjid. Salah ada tarikan jugalah. Mana kita kena cari untuk Bilal yang suara sedap kalau kita ada lah. Diriwayatkan daripada Ad-Darimi itu nama kita, Sunan Ad-Darimi, dan juga Ibnu Khuzaimah, dia kata apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara 20 rajulan fa'azzanu fa'ajabahu sautu Abi Mahzura fa'allamahu al-azan. Nabi SAW telah mengumpul 20 orang lelaki, maka azanlah mereka sekaliannya. Kita buat pilihan juga. Bila ni kena pilih, kita kumpul mana-mana suara sedap, pilih. Maka menarik akannya Nabi kita berkenan dengan suara Abi Mahzurah, maka mengajar beliau akan azan. Nabi kita ajar kepada Abi Mahzurah supaya azan.
Hadis ni rawahu Darimi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi ulama kita berbeza dalam masalah ni. Masalah ni kata di Syekh Mubarakfuri sanaduhu muttasil, Ibnu Mulaqin dan lain-lain ulama mengatakan sanad dia hasan, maknanya elok dia punya riwayat itu. Baik, adabnya sunat yang ke-9, hendaklah ia suci daripada hadas dan najis. Muazzin tu kena ada wudu nak azan. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW, karihtu an azkurallaha illa ala tahur. Aku tak suka aku menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Maknanya kita tidak ada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan juga kerana menyeru kepada sembahyang. Kita nak panggil orang salat, kita tak ada wudu, maka hendaklah ia bersifat orang yang mungkin memperbuatnya. Jadi senang, lepas azannya kita solat sunat. Ni tidak lepas azan mana untuk bila ni hilang, gimana ambil wudu? Tapi boleh, contohnya kita kata bila sampai di masjid masuk waktu lama dah, ataupun dah masuk waktu, kalau dia nak pergi ke tandas ambil wudu pula lambat, dia azan dulu, sah azan dia. Ini masalah yang ke-9 ni, sunatnya kalau boleh dia sudah berwudu. Sudah berwudu. Maka jika tiada, maka hanyalah orang yang nasihat tetapi bukan menerima nasihat. Dia kata gini, kenapa kita nak orang azan yang ada wudu? Sebab lepas wudu dia nak solat. Kalau dia tak ada wudu, seolah-olah dia panggil orang, dia tak bersedia. Itu hikmah dia. Macam kita beri nasihat ke orang, kita tak dengar nasihat. Sedap juga ceramah kau kan ni. Lepas pada tu kita sendirinya tidur, tak tahu lagu mana kan. Yang ke-10, hendaklah ia yakni muazzin. Dalam kitab kita ni sekali dia terjemah muazzin, sekali dia tukang bang, kita pun faham dah tak? Kau tak faham? Faham? Hendaklah ia muazzin itu meletakkan anak jarinya pada kedua belah telinganya. Tak ni. Nak suruh tarik suara kuat tu tak. Dan membelokkan tengkoknya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Jadi kita panggil, kita tengok kiri kanan. Yaminu shimal. Timbul satu perbahasan. Dia kata waktu ni, waktu zaman Nabi dulu, zaman tak ada mikrofon, tak ada mic, kita kena tengoklah kanan, tengok kiri. Sekarang ni kalau mic duduk sini, kita pergi kiri, jadi tak ada suara pula, kita macam mana nak buat? Masih lagi kekal ke tidak? Maka para ulama yang membahaskan hadis ni, dia kata kekalkan. Walaupun kita dengan speaker, kita kekalkan. Sebab mungkin satu hari tak ada speaker. Benda ni akan berlaku juga. Tak ada elektrik. Hari ni elektrik tak ada. Macam mana kita? Kena naik juga atas utuh tu, atas hatak tu, panggil mari orang azan. Maknanya kita kena ada andaian tu, kena ada perkara yang telah disyariatkan di zaman Nabi, teruskanlah. Cerita ni macam contoh Nabi kita buka bahu kanan. Nabi masa tawaf umrah kan, mula-mula tu dia buka bahu kanan. Sebab apa? Sebab masa tu Quraisy nak serang Nabi tengah tawaf sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi tahu kepada Nabi, buka bahu kanan, tunjuk kita punya gagah ni kepada Quraisy ni. Jangan seranglah, bagi tengok. Berjalan ramal, lompat 3 round. Sekarang ni Quraisy yang kafir tu mati habis dah. Buat apa lagi kita duduk lompat lagi nya? Zaman Sayyidina Umar lagi orang duduk bicara tajuk ni. Umar radhiyallahu anhu kata, aku pun duduk fikir juga. Tapi bila aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji, masa haji itu negara Mekah sudah duduk di bawah pemerintah Islam. Nabi masih buat benda tu, aku tahulah tilka sunnatun, itu sudah jadi sunnah. Jadi kita hari ni pun walaupun mikrofonnya kuat, boleh tengok, tak payah tengok kiri kanan dah, pakai dengar belakang dah, mikrofon duduk kiri kanan dah, kita tetap lagi melakukannya kerana itu satu sunnah.
Yang ke-11, hendaklah berkata, menjawab maknanya. Orang yang mendengar azan sebagaimana yang diucapkan oleh tukang bank juga, melainkan pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sampai sini kita kena tukar. Tukar apa? Kita kena jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa tu kena tukar situ? Sebab Nabi suruh tukar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu dengar azan, kamu kata seperti muazzin kata. Kita kena kata macam muazzin kata. Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali bila sampai di hayya 'alas salah, kita jangan kata hayya 'alas salah, kita kena kata la haula wala quwwata illa billah. Lesh, kenapa? Sebab muazzin panggil, mari solat, mari mendapat kemenangan. Kita pun mengaku, ya Allah, aku tak mampu nak pergi. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Sebab itulah anda selalu sebut, tuan-tuan dan juga puan-puan yang sampai ke masjid ini, kita kata kita di antara orang yang telah diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, kata alhamdulillah. Kalau Tuhan tak tolong, tak sampai kita ni, walaupun rumah tepi masjid. Nah, tangga rumah dengan tangga masjid beradak. Siapa tu siapa? Tak pergi. Sebab tidak ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan tukar tu. Jadi kita tukar sini ya. Tukar la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bergurau lah, kita kata boleh jadi orang tak mari ni dia salah jawab azan. Muazzin kata hayya 'alas salah, mari solat masjid, dia jawab rumah dia hayya 'alas salah juga. Jadi tak mari. Pakai panggil situ. Jangan panggil, jangan salah panggil. Yang ke apa ni dia sebutkan tidak yang tu. Yang ini as-salatu khairum minan naum tu. As-salatu khairum minan naum. Nak jawab apa? Ada setengah kitab dia kata sadaqta wa barta. Mu betul hidup bila. Mu baik ajak kita mari. Jadi ada setengah ulama kata kekalkan. Sebab Nabi kata faqulu misla ma yaqul. Kamu kata seperti muazzin kata. Jadi muazzin kata hayya 'al apa ni? As-salatu khairum minan naum. Kita pun jawab as-salatu khairum minan naum. Solat baik pada tidur, capok kain selimut, lompat bangun pergi ambil wudu. Ini dia. Jadi khilaf situ. Ada setengah kitab mereka dia kata elok kita jawab sadaqta wa bararta. Jadi kalau kita nak campur dua, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Ataupun kekal dengan apa yang disebut oleh muazzin, kerana Nabi tak suruh tukar. Yang dia suruh tukarnya la haula wala quwata illa billah pada dua tempat. Apa dia tempat yang pertama? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang ke-12, sunat yang ke-12, begitu juga adalah dijawab oleh orang yang mendengar iqamat. Kita dah bincang dah. Kalau orang iqamat nak jawab apa? Jawab macam azan juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Melainkan pada qad qamatis salah. Qad qamatis salah, telah mendiri ke salat, kita jawab apa? Sama ada kita jawab seperti dia jawab, seperti dia kata qad qamatis salah. Ada lagi kitab ni kata jawapannya aqamaha wa adamaha menurut hadis Abi Daud. Tapi hadis itu tidak sahih sebagaimana yang dinukilkan. Maka sekarang tu dia kira kalau sahih macam la haula wala quwata illa billah, tak ada orang bincang dah semua. Sebab hadis la haula wala tu hadis muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari Muslim. Baiklah, adab yang ke-13, sunat yang ke-13, hendaklah mengucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada azan. Hak ni kadang-kadang kita terlupa nak selawat. Dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim,
Nabi sebut ni hadis. Faqulu misla ma yaqul, mu kena kata seperti muazzin kata, kecuali hayya 'alataini, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kamu tukar. Bila selesai daripada azan, la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah. Nabi kata apa? Summa sallu alayya, kemudian kamu selawat kata aku. Jangan jawab, jangan doa lagi, selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita nak pendek lah, kalau kita rasa nak panjang, kita selawat penuh sampai ke innaka hamidum majid. Selepas daripada itu, barulah kita pergi kepada yang ke-14. Kemudian lagi dah dia membaca doa ini. Doa ini dibaca selepas daripada selawat. Selepas daripada selawat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah allazi wa'adtah. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Jadi doa ini menarik. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati, wahai Tuhan seruan yang azan ini, yang sempurna ini, dan salat yang akan didirikan, ati Muhammad, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu al-wasilah. Al-wasilah itu dipanggil kuasa syafaat yang akan menyelesaikan masalah orang pada hari kiamat. Wal fadilah, segala kelebihan kepada Nabi. Wa ba'athu maqaman mahmuda, maqam ini tempat yang paling tinggi sekali. Ya allazi wa'atahu, yang engkau janjikan kepadanya. Hadis dalam Bukhari. Ada lagi tambahan innaka la tuhlimul mi'ad, itu riwayat lain. Riwayat Bukhari je setakat tu. Setakat wa'atah kita berhenti situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tanda hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia jawab azan, kemudian dia selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia doa ni. Kita minta untuk Nabi kuasa syafaat, maqam mahmud, tempat yang paling tinggi di sisi Allah azza wajalla. Nabi kata, arju, maqam ini hanya untuk seorang daripada hamba Allah taala, tak ada dua orang. Wa arju an akuna anahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengharap akulah orang itu. Jadi siapa dia minta ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ata, apa jadi Nabi kata, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak kata nak syafaat? Nak? Payah ke mudah? Bunyi macam payah tapi mudah. Mudah ya? Orang azan jawab. Tapi berapa ramai orang azan kita duk berbual-bual. Siapa sudah bel tak jawab-jawab. Apa yang Allah nak anugerahkan kepada kita? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang akan dipermudahkan jalan yang Allah nak beri pada dia. Tuhan nak beri dia syurga, mudah. Tuhan nak beri kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang baik kita berhenti selalu, automatik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nabi kata, man sa'alallaha lil wasilah, siapa dia minta dengan Allah taala untuk aku kuasa syafaat, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Terpulanglah kepada kita masing-masing para jemaah sekalian, nak ke tak nak, say ke tak say, atas kita. Orang azan kita duk buat, say ke tak say? Tak say lah tu. Tak nak lah tu. Pandai-pandai ustaz ni, tuduh orang tak nak. Kalau nak berhentilah buat tu, jawablah azan. Lepas sudah jawab azan, tapi lepas jawab azan kita jangan jadi radio dengan TV. Dia jawab tak jawab azan? Radio dengan TV jawab tak jawab azan? Lepas pada jawab doa kan ni? Dia pergi masjid ke tak? Tak pergi. Maknanya kita ni jangan jadi setara dengan TV. Masjid-masjid rumah tu kalau suami jawab azan pasal tak pergi, kata abang ni tarah TV ke radio? Biarnya kobas sekali tak? Memperli aku. Tidak perli. Ustaz kata TV dengan radio baik lagi, kalau kata lemu kenyal lagi dahsyat. Kita kena pergi. Allahu akbar. Payah juga ni. Nampak macam mudah tapi payah. Jadi kita kena usahalah. Kena ingat hadis-hadis ni. Baik para jemaah sekalian, sunat yang ke-15,
hendaklah mereka berdoa di antara azan dengan iqamat. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Maksudnya doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamat. Mana di antara tempat mustajab doa azan dengan iqamat. Sebab tu bila orang sudah azan, kita solat qabliyah dulu, kemudian kita berdoa. Siapa orang iqamat? Sudah berdoa tak qamat lagi, baca Quran, zikir. Itu di antara tempat mustajab doa. Ni kita ni pelik-pelik ni, tempat mustajab hak sahih lagu ni tak apa semangat. Kalau orang kata mustajab doa tu, dia doa dekat tunggu kayu dekat kubur tok wali, bongkar selalu dia dak. Kita tak payah pergi pelik-pelik, sudah ada hak kita tempat-tempat yang sahih yang jelas. Di Mekah, di antara mustajab doanya waktu kita mustazan dekat Kaabah, ada orang. Dia tanya ustaz, boleh tak bawa saya pergi ke Maulid Nabi? Kata nak buat berapa? Tak boleh lah orang besar. Nak pergi doa, kata doa kat Kaabah lah, doa apa gitu. Maulid Nabi nak pergi tengok sejarah boleh, memang kita bawa jemaah pergi. Tapi bukan kita tempat berdoa situ. Dia bisik, dia kata tak boleh ni. Dekat dengan perhimpunan orang besar-besar besar suruh pergi berdoa dekat sana. Dia sebut nama, saya tak sebut pada tuan-tuan. Itu dia. Maknanya kita ni tak jumpa cari tepat. Tepat hak mustajab tak jadi, hak betul-betul tak mustajab tak jadi. Naam. Baik, hadis ni sahih. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu bi sanadin sahih. Ada tambahan riwayat. Wazada, ada tambahan riwayat lain. Qalu, sahabat tanya. Dia tanya, "Famadza naqul?" Dah Nabi kata di antara azan iqamah itu mustajab. Apa yang kita nak baca? Nak baca apa? Maka ada di dalam riwayat ini Nabi kita jawab, "Salullahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah oleh kamu akan sehat dan afiat, selamat sejahtera di dunia dan di akhirat. Hadis ini, hak tambahan ini dalam kitab Tamamul Minnah mengatakan amma ziyadatu fa dhaifun, tambahan itu dhaif. Hak sahihnya setakat azan di antara azan dan iqamah mustajab doa. Doa apa? Bacalah doa-doa hak kita nak. Kita sedang menghadapi ada wabak, kita doa minta hilang wabak. Keluarga kita sakit, kita minta. Sahabat kita sakit, kita minta hilang sakit. Kita susah, kita minta. Jadi semua hajat yang kita nak, itulah yang kita minta, insya-Allah. Adapun doa sallallahu alaihi wa afiyah, ini banyak dalam hadis-hadis yang sahih memang Nabi kita ajar. Cuma nak kaitkan dengan pertanyaan sahabat untuk baca bainal azan wal iqamah itu dhaif. Tapi kalau nak baca, memang ada hadis lain yang menggalakkan kita doa, kita minta supaya kita minta al-afwa wal afiyah, kita minta bacaan yang baik ini. Salah satu daripada doa waktu pagi, doa waktu petang yang kita ajar dalam kitab kita tu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Hadis itu sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tanda ya adab amma ziyadah. Dia tulis kalau kita ni kata Al-Hafiz Ibnu Qayyim, hadis sahih, nak sahih peringkat awal yang atas tu. Adapun tambahan itu ada perbincangan ulama hadis. Wallahu a'lam. Tamaklah kita sunat yang pertama sebelum salat, apa dia? Azan. Tulis, insya-Allah kita akan sambung sunat sebelum salat yang kedua, menyediakan dinding itu apa dia? Dia panggil sutrah. InsyaAllah kita akan bincang dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.